Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi kertas 1, kita lompat daripada soalan 1, 2, 3 dah. 4 kita lompat dahulu, sementara saya mahir menulis penulisan yang sama dengan sekolah menengah. Kemudian kita pergi kepada soalan nombor 5. Soalan nombor 5, dia kata lengkapkan jadual 5. Okay, lengkapkan jadual 5 dengan menentukan sama ada fungsi-fungsi dalam rajah 5 berikut mempunyai fungsi songsangan. So, kata kuncinya ialah fungsi songsangan atau sebaliknya. Nyatakan sebabnya. Okey, untuk menentukan fungsi songsangan, dia mestilah fungsi itu terdiri daripada 1 dengan 1. Jadi untuk kita menguji titik 1 dengan 1 yang ini, kita mestilah menggunakan ujian garisan mengufuk. Sekiranya awak uji dapat 1 titik, dia adalah 1 dengan 1. Kalau awak uji dapat 2 titik, kalau 1, maksudnya 1 to 1. Kalau dapat 2 atau lebih, itu adalah 1 to, itu adalah many to 1. Okey, so kita nak buat ujian, iaitulah ujian garisan mengufuk. Atau bahasa Inggerisnya ialah horizontal line test. So, madam buat kosong darjah di sini. Okey, so kita buat je ujian garisan yang selari dengan paksi X ni, dan kita dapati dia potong dekat sini 1 saja. Okey, dia potong 1 tempat saja. Jadi kita dah buat nota tadi. Kalau dia potong 1 saja, maksudnya untuk soalan ini fungsi songsang dia ialah ada. Yang ini ada. Okey, sebab tulis kat situ. 1, dalam bahasa sekolah menengah apa kita guna? Terdapat terdapat 1 pintasan pada graf. Boleh juga buat macam tu, ataupun kalau nak guna ayat SPM pun tak apa. Cuma madam tak terbiasa ayat SPM. Kita cuma nak cakap bila kita guna ujian garisan mengufuk ada 1 pintasan. Okey, yang ini kalau saya uji yang ini, pelajar kena pilih 1 je garisan. Kalau nak buat yang bawah 1 je. Kalau nak buat atas, atas. Nak buat bawah, bawah saja. 1 garisan saja. Kalau boleh elak guna warna merah lah. Okay, sebab pemeriksa guna warna merah. Warna hijau pun elakkan kerana ketua pemeriksa guna warna hijau. Warna purple pun kena elak kerana iaitu digunakan oleh ketua segala ketua pemeriksa. Okey, so kat sini didapati ada 1 juga pintasan pada graf. So jawapan ayat ini ada songsangan. Ayat dia sama. Cuma awak tak boleh tulis macam tu lah. Awak kena eja penuh. Okay, awak kena eja penuh. Terdapat 1 pintasan pada graf. Sekejap, madam ambil jawapan SPM. Takut jawapan madam lain daripada SPM. Nombor 6. Dia buat ayat penuh. Garisan mengufuk memotong 1 titik sahaja pada graf. Boleh nak buat macam tu. Okay, awak snap dulu gambar ni. Garisan mengufuk memotong 1 titik sahaja pada graf. Iaitu lebih okey lah. Madam punya versi, gitu je. Terdapat 1 pintasan pada graf. Kerana kalau pelajar madam, kita akan rujuk pada graf yang dilukis tu. Yang ni pun sama juga. Awak tulis. Ujian garisan mengufuk memotong. Okey. 1 titik pada graf. Nanti awak betulkan yang pertama tu. Okey.
Manakala graf 5C apabila madam guna UGM, so kat sini jelas sama ada awak nak buat kat atas atau kat bawah terpulang tapi satu garisan saja. So kita dapati satu pintas kat sini, satu kat sini, satu kat sini. Maksudnya sekarang ni Abang Jamil ni dia madu 3, dia kahwin 3. Okey, yang ini adalah tiada songsangan. Okey, kita tulis kat sini tiada songsangan. Macam bio pula ada kotak-kotak kan? Okey, kalau nak tahu kenapa, reasonnya ialah kat sini dia buat garisan mengufuk memotong lebih dari satu. Tak payah mention 3, lebih dari satu titik pada graf. Semuanya rujuk pada graf. Okey, kat sini awak tulis ujian garisan mengufuk memotong lebih dari satu titik. Oh, licin pen saya tulis dekat laptop ni licin. Satu titik pada graf. Okey, selesai soalan nombor 5. Okey, Meda buka dulu kepada soalan sebab markahnya 3 saja tapi awak kena jawab banyak benda lah. Okey, saya buka pada soalan dahulu. Kalau tak ada, saya pergi nombor 6. Okey, tak ada soalan. Kita pergi kepada soalan nombor 6. Soalan trigo, pembuktian ni memang glamour lah. Okey, soalan pembuktian glamour sangat. So, kita nak buat. Okay, sesetengah function tu saya memang dah dia melekat kat minda saya sebab kita buat latihan zaman saya matrikulasi dahulu, saya belajar dulu, saya memang cuba skor tajuk ni. Okey, tengok yang pertama ini adalah left hand side, belah kiri. Ini adalah right hand side, belah kanan. Saya nak buktikan left jadi right. So yang pertama, saya tukar dulu second. Second, huruf yang ketiga ni huruf K. Okay, huruf ketiga tu huruf K. Maksudnya dia adalah 1 per cos A. Darab, kita dah belajar tangent A. Tangent sebenarnya adalah sin per dengan cos. Okay, tangent. Kan kita belajar kecurunan graf. Kecurunan graf. Mula-mula kita buat Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Kita belajar yang itu. Kemudian saya nak bagi tahu yang atas ni, okay, yang atas tu sebenarnya paksi Y. Kita sebenarnya belajar tangent, kat sini tangent, kecurunan. Itu kalau lebih detail. Yang di atas tu kita kaji tentang paksi Y. Yang di bawah tu kita kaji paksi X. Sama juga dalam tajuk trigo. Tangent itu sebenarnya adalah sin A per dengan cos A. Okay, saya tukar tangent tu dulu. Kemudian saya nak tambah dengan apabila ada kod di situ, saya akan tengok huruf yang ketiga, huruf T. Bermaksud dia adalah 1 per dengan tangent A. Tadi baru tukar tangent, tiba-tiba jadi tangent semula. Okay, tadi saya baru tukar tangent dan yang ini adalah tangent semula. So pelajar kena pastikan bahawa kalau nak tukar, biar tukar serentak. So, kita korbankan salah satu, okay? Kita korbankan salah satu. So, sekarang ni sebab tak ada guna kalau saya tukar yang ini jadi tiada sebutan tangent, tiba-tiba di sini ada semula. Jadi, kita kena betulkan kat mana kita nak permudahkan soalan. So, yang ini saya padam. Untuk masa ni, saya kekalkan dia dulu sebagai tangent A. Supaya mudah nak kira. Okey, step yang itu saya bagi peluang pelajar tanya soalan dahulu sementara saya tulis cantik-cantik sedikit.
Okey, yang ini adalah kekalkan tangent A. Kod itu terpaksalah tukar jadi 1 per tangent A. Okey, saya buka dulu soalan. Kat mana ada rasa tak boleh? Boleh Okey, tak ada soalan. So sekarang ni saya akan buat proses. Yang luar ni saya masukkan ke dalam dan saya kena masuk sebanyak 2 kali. So bila saya masuk yang pertama, saya akan dapat tangent A per dengan cos A. Itu yang pertama. Okey, bila saya kembang yang kedua, dia akan dapat tambah 1 per dengan cos A tangent A. Okey. Saya buka lagi untuk yang warna hijau dahulu. Kalau ada soalan silakan. Warna hijau dulu. Kat mana tak boleh? Kalau tak ada soalan saya teruskan. Saya teruskan. Kita dah nak mula permudahkan. Saya dah mula nak permudahkan. Akhirnya saya akan buat tangent juga akhirnya. Okey, tangent saya akan tukar yang warna biru dulu. Saya akan tukar dia jadi sin A per dengan cos A. Ni baru yang warna biru. Kemudian ada per dengan. Okey, ada per dengan ni. Saya buat masa ni saya tukar dulu jadi bahagi. Cos A per dengan 1 buat masa ni. Kemudian saya tambah dengan 1 per dengan cos A kita memang dah tak boleh ubah. Tapi kita boleh tukar tangent A. Tangent A menjadi sin A per dengan cos A. Okey, saya persilakan kalau ada soalan. Okey, ready? Saya nak potong ni cos A dengan cos A ni dah habis. Okey, saya sambung di sini. Okey, untuk yang warna purple, dia adalah sin A per dengan cos A bahagi itu akan menjadi darab 1 naik atas cos turun bawah. So dia akan jadi 1 per dengan cos A. Tambah yang itu hanya tinggal 1 per dengan sin A kerana cos A dah mati. Cos A dengan cos A dah mati. Okey, saya teruskan lagi kalau tak ada soalan. Yang ini akan menjadi sin A per dengan cos kuasa 2A tambah 1 per sin A. Okey, saya persilakan. Kalau ada teruskan saja tanya sebab tajuk ni memang dia ikut rezeki masing-masing. Kalau siapa yang boleh cara pendek, boleh. Kalau yang jauh pun tak apa. Janji boleh selesai. So sekarang Media nak selesaikan yang ini dulu. Media selesaikan yang itu. Media akan dapat sin kuasa 2A. Kemudian Media selesaikan yang ini pula. Ni. Dia akan jadi tambah cos kuasa 2A per dengan cos kuasa 2A sin A. Okey. Menurut rumus, kalau saya buka sekejap rumus. Rumus. Okey, bila kita tengok dekat properties dia. Okey, kita tengok dekat properties. Yang ini sebab itu saya kata saya terhafal yang ini. Saya senang nak ingat. Sin kuasa 2A
tambah cos kuasa 2A bersamaan dengan 1. Saya guna yang itu. Okey, saya guna yang itu. Jadi mudahlah kerja saya. Sekejap. Saya lupa soalan lain tadi. Kertas 2. Kertas 1. Apa tajuk saya save? Kertas 1. Set 2. Okey, selesai. Saya kena rename dah. Okey, jadi yang di atas ni, yang warna hijau sekarang ni, yang atas ni, sebenarnya dia adalah 1. Okey, sebenarnya kita dah boleh jadikan dia 1. Okey, iaitu dah beres. Per dengan media tukar yang warna ni. Okey, media tukar yang warna biru ni. Okey, media tukar yang tadi, kalau sin kuasa 2, media tulis kat sini sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. Jadi, cos kuasa 2A sama dengan 1 tolak sin kuasa 2A. Media nak guna yang ini. So, media tulis dengan pen hitam ni, yang cos kuasa 2 tu adalah 1 tolak sin kuasa 2A dan kita nak darab dengan sin A. Kemudian media masukkan ni. Ni masuk darab ke dalam ke dalam. So bila darab ke dalam, saya akan dapat 1 per yang pertama sin A tolak sin kuasa 3A, maka jadilah dia seperti belah kanan. Okey. So akhirnya jadi, so ini adalah right hand side. Therefore, soalan kata tadi, perkataannya show that. Jadi jawapan dia adalah shown. Okey, media buka kepada soalan. Kat mana rasa tinggi sedikit, boleh tanya. Boleh? Okey, boleh Okey, kalau ada tanya, sebab saya tak tahu ni. Kalau awak tak tanya, saya tak tahu, awak tak boleh. Sebab AdMath ni memang kena tanya. Matematik memang kena tanya, walaupun simple. Supaya awak tak save pemahaman konsep yang salah. Bila salah tu payah nak dapat markah tu. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Dia memang kertas 1, kita boleh bincang banyak soalan dalam satu malam. Kalau kertas 2 je yang payah sikit sebab markah dia besar. Okey, nombor 7A. Dia kata permudahkan. Sebelum kita kira, kita try dulu tekan kalkulator kita. Pecahan 7 punca 5 atas punya. Bawah punca 5 tolak 14. Tekan je sama dengan. Oh, dapat gitu. Macam mana saya nak suruh jadi cantik? Oh, orang yang buat soalan ni sangat pandai ni Orang yang buat soalan dia adalah sangat pandai. Sehingga kan jawapan kita tak boleh detect guna kalkulator. Saya buat sekali lagi kot saya tersalah. 7 punca 5 per dengan punca 5 tolak 1. Tolak 1 pula. Tolak 14. Okey, tekan sama dengan. Okey, good. Saya nak ambil jugalah soalan ni sebagai soalan saya nanti. Cantik soalan saya. Sebab nanti pelajar saya pun tak ada guna kalkulator. Okey, so kita tengok macam mana kita nak handle kes soalan begini. Okey, yang pertama saya tulis kat sini. Pelajar ada soalan 7 punca 5 per dengan punca 5 tolak 14. Yang pertama kita mesti ada niat untuk membuang set di bawah ni. Kerana dalam matematik dia tak nak set kat bawah. Caranya ialah kita kena darab dengan conjugate. Okey, conjugate media akan follow yang warna biru.
Dia mesti ada punca 5 atas dan bawah. Dia mesti ada 14 atas dan bawah. Apakah maksud conjugate? Sekejap Baca conjugate ke apa? Memang dia sebutan conjugate. Perkataan yang digunakan adalah conjugate. Conjugate ialah kalau tanda di tengah tu tolak, dia akan berubah menjadi tambah. Itu markah yang pertama. Markah conjugate tu satu markah. Kemudian, Madam nak tunjukkan bahawa kita nak buat proses kerja yang atas. Kita tulis dulu 7 punca 5 darab dengan punca 5 tambah 14 per dengan, kita pura-pura je Wak. Kita pura-pura je sekejap. Okey. Darab dengan punca 5 tambah 14. Berpura-pura saja. Sebenarnya kita tak nak kira pun. Okey, kita ready untuk yang atas. Okey, ready untuk yang atas. Okey, yang atas 7 punca 5 kurungan punca 5 tambah 14. Okey, tutup dulu. Sama dengan. Awak salin jawapan ni dulu. 35 tambah 98. 35 tambah 98 punca 5. Awak salin jawapan kalkulator yang atas dulu. Kemudian per dengan, okey, yang bawah awak masukkan dalam kalkulator. Punca 5, okey, tolak dengan 14. Okey, ya Allah. Okey, darab dengan punca 5 tambah 14. Okey, tekan sama dengan. Awak dapat jawapan negatif 191. Okey. Cuma di peringkat SPM saya tak pasti stop kat mana, tapi saya buat sampai habis lah. Kita stop kat sini iaitu negatif 35 per 191 tolak dengan 98 per 191 punca 5. Kalau peringkat matrikulasi kita berhenti kat situ. SPM saya tak pasti, janji jawapannya tepat. Okey. Saya persilakan kalau ada soalan saya akan jawab. Okey, kalau ada soalan silakan. Kita hari ni berapa orang ni? Kita lebih kurang 10 orang, tolak saya 2 device, so ada 8, tolak anak saya tinggal lagi 7. So kita bertujuh hari ni. Silakan, kalau ada soalan silakan. Okey, clear. So kita boleh teruskan satu lagi soalan. Soalan B. Okey, 2 eksperimen telah dijalankan untuk mencari hubungan antara pemboleh ubah X dan Y. Hasil kedua-dua eksperimen menunjukkan bahawa hubungan antara X dan Y masing-masing berdasarkan persamaan 9 kurungan 27 kuasa X sama dengan 3 kuasa Y. Itu eksperimen pertama. Eksperimen yang kedua, log Y asas 2 tolak dengan log X tolak 1 asas 2 sama dengan 1. Satu soalan log, satu soalan indeks. So yang pertama, kita tengok dahulu nombor ni, nombornya 9 dan 27. 9 ini adalah 3 kuasa 2. 27 pula 3 kuasa 3. X memang dah ada. Sama dengan 3 kuasa Y. Jadi kalau kita permudahkan, dia akan jadi 3, 2 tambah dengan 3X
sama dengan 3 kuasa Y. Jadi kita boleh bandingkan kuasanya. Okay, kita boleh bandingkan kuasa di sana dengan di sini. Maka kita dapat Y bersamaan dengan 3X tambah dengan 2. Itu daripada eksperimen yang pertama. Okey, sekarang Madam nak buat hukum log pula. Apabila ada tolak di sini dan dalam masa yang sama mempunyai asas yang sama, kita boleh menggunakan hukum log. Iaitu kalau kalau tolak dia akan jadi bahagi. Sama dengan 1. Didapati di sini ada atromen kecil je kat situ tu. Jadi kita tinggalkan Y per dengan X tolak 1. Atromen itu akan menjadi besar dan dia akan angkat nombor 1. Dan 2 kuasa 1 adalah 2. Jadi Y bersamaan dengan 2. Kemudian Madam naikkan X tolak 1. Okey, naikkan. Jadi Y sama dengan 2X tolak dengan 2. Okey. So, macam mana kita nak cari nilai Y ataupun nilai X? So, kita dah boleh buat di sinilah. Mana-mana pun boleh. Okey. Contohnya kalau pelajar buat yang ini persamaan yang pertama, mungkin dia tak nak dah yang ni. Yang ini persamaan yang kedua. Dia boleh susun dekat-dekat. Okey, dia boleh susun dekat-dekat. Contohnya, dia buat di sini Y sama dengan 3X tambah dengan 2. Ni persamaan 1 yang lama. So sekarang ni Madam decide, Madam nak bunuh Y. Jadi Y tolak Y, matilah Y. 3X tolak 2X, tinggal lagi X. Dan 2 tolak 2 jadi 4. So Madam selesaikan, dapatlah X sama dengan negatif 4. Okey, dah dapat nilai Y. Kita bebas nak ganti ni dalam 1 pun boleh, dalam 2 pun boleh. So katakan Madam ganti dalam 1. Awak akan dapat Y bersamaan dengan 3X tambah dengan 2. Nilai awak ialah, nilai awak ialah negatif 4. Jadi negatif 4 darab 3, negatif 12. Negatif 12 tambah 2, kita dapat nilai Y adalah negatif 10. Jadi X sama dengan negatif 4, Y sama dengan negatif 10. Soalan yang set ini memang sangat-sangat kreatif. Saya tak pernah terfikir nak buat soalan macam ni. Tapi yang ini adalah tajuk tingkatan 4 ni. Tajuk tingkatan 4 iaitu, saya lupa dah nama tajuk dia. Tajuk tingkatan 4 iaitu sistem persamaan. Madam buat persamaan serentak sebenarnya di situ. Madam guna kaedah penghapusan. Bab 3. Saya sebut bab 4 tadi. Sorry. Bab 3. Bab 1 fungsi, bab 2 fungsi kuadratik, bab 3 sistem persamaan. Cuma soalan yang dia tunjuk dalam ni adalah sangat kreatif. Sangat kreatif. Okey. So saya persilakan yang mana yang tak boleh tanya, tak ada masalah. Kita mungkin boleh bincang nombor tadi, nombor 5, 6, 7. Hari ni boleh 3 soalan. 5, 6, 7. Okey, kat mana rasa tak boleh? Yang nombor 8 soalan janjang. Cuma saya tak sempat buat sampai habis. Sebab hari ni kolej saya ni ada Sultan Kelantan turun merasmikan mountain bike. So agak busy sedikit lah. Busy banyak lah, bukan busy sikit, busy banyak. Okay, boleh cuma saya nak bagi tahu, kalau buat latihan dalam buku teks sahaja, dia memang tak cukup.
Sebab dalam buku teks soalannya straight to the point. Soalan exam, ni macam mana dia boleh terfikir dia buat eksperimen ni. Lepas tu dia tak bagi tahu pula eksperimen apa ni. Jadi bila eksperimen ni kita duk bayang dia macam fizik ke, kimia ke, bio ke yang perlu buat eksperimen. Rupa-rupanya matematik pun ada eksperimen. Dan eksperimen dia pula cantik, satu keluar cert, satu keluar log. Okay, so soalan ni sangat-sangat well prepared. Cikgu yang buat soalan ni sangat well prepared. Okay, kalau awak tengok soalan 7A tadi pun well prepared. Kita tak sangka bahawa soalan tu tidak ada jawapan penggunaan kalkulator. Tak sangka. So saya akan jadikan ni sebagai soalan latihan saya set yang ke-10. Okay, saya bagi pelajar saya set yang ke-10 soalan ni biar dia orang pun kena juga darab dengan conjugate. Okey. Ada soalan silakan. Saya akan matikan rakaman supaya pelajar tidak segan.